Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 24 hari bulan 1 2023 kita dapat meneruskan agenda pengajian kita di masjid kita ini, Masjid Nasiruddin, di dalam program menunaikan tanggungjawab sebagai seorang Muslim yang menjadi kewajipan kepada kita belajar ilmu, memahaminya dan beramal dengan ilmu. Kita tidak disuruh belajar saja, sebab ilmu kita ni bukan berbentuk teori semata-mata, tapi ilmu yang kita belajar ni dia berbentuk amali, tahu untuk diamalkan. Kalau tahu saja tak beramal, maka itu menjadi kerugian pada kita. Sebab apa? Sebab ilmu yang kita belajar itu dia akan jadi hujah ke atas kita, bahawa setiap masa kita akan berada di atas landasan akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla sentiasa. Maknanya kita tak boleh mengaji saja, kita kena belajar dan beramal. Sama ada amalan kita berbentuk peribadi atau amalan dari sudut kita dengan orang, dia sebut ilmu muamalah, ataupun disebut dengan nama amalan-amalan yang sepatutnya menjadi tanggungjawab kita kepada keluarga dan juga orang lain. Baik para jemaah sekalian, tajuk yang saya pilih untuk perbincangan kita di sini iaitulah tentang fadlul Islam. Dulu kita dah bincang dah kelebihan Islam. Islam ni apa dia punya kelebihan, apa SOP yang patut kita kena ikut, yang patut kita kena ingat, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim menjadi kewajipan kepada umat ini, iaitulah wujubul istighna' bimutaba'atin Nabi. Wajib setiap orang beriman ikut hak Nabi SAW ajar. Wajib. Dan ketepikan undang-undang yang dibuat oleh orang lain dalam perkara agama. Dalam perkara undang-undang jalan raya, undang-undang kereta, steril kanan, steril kiri, itu hak manusia. Allah serahkan bab dunia, membuatlah, asalkan tidak memudaratkan orang lain. Tapi dalam bab akhirat Allah dah sediakan. Sebab perjalanan ke akhirat tak sama dengan perjalanan di dunia. Sebagaimana kata di ahli fikir, berjalan untuk dunia kita berjalan dengan kaki. Tulis kata-kata hikmah ni, berjalan untuk dunia kita berjalan dengan kaki, kita pergi sana sini. Tapi perjalanan kita ke akhirat berjalan dengan hati. Ini kata-kata ahli hikmah. Perjalanan kita ke akhirat mana kita berjalan dengan hati. Apa maksud? Maksud kitanya pasaran, nilai harga kita di sisi Allah Azza wa Jalla, nilai hati kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tak tengok ke rupa kita, tak tengok kepada harta benda kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala nak tengok pada hati kita, ikhlas ke tidak. Wa a'malikum, Allah Ta'ala nak tengok kepada amalan kita, ikut hak Nabi ke tidak. Itu dia panggil dua perkara yang menjadi mercu tanda, dua perkara yang menjadi skill ibadat kita tu diterima atau tidak. Mana Allah Ta'ala nak tengok kepada qulub, hati. Mana hati? Ikhlas ke tidak ikhlas. Oh, saya ikhlas ibadat ni. Kita tak perlu declare, kita tak perlu buat peristiharan kita ikhlas ke tidak, sebab yang menilai hati kita bukan manusia. Tak ada orang boleh nilai. Kita boleh nilai. Contohnya kita buat kursus, buat seminar, kita panggil penceramah yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, pendengar pula orang-orang yang hebat-hebat. Kemudian kita kata awak boleh nilai berapa markah. Biasa orang buat 5 tak? 1 hingga 5. Mana hak 5 tu hak hebat sekali lah, hak paling tinggi markah. Jadi orang paling tinggi orang boleh bagi 5. Tapi itu zahir je. Tetapi markah yang batin, ikhlas kata ikhlas,
berjaya ke tidak kita merubah pemikiran manusia, Allah saja yang tahu. Manusia tak boleh tahu. Maka para jemaah sekalian, tajuk kita ini bertepatan dengan untuk pelajar-pelajar yang suka dengan tadabbur Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, buka ayat Suratun Nahli. Ayat Suratun Nahli ayat 89. Tulis Suratun Nahli ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in. Kami turunkan kepadamu akan kitab sebagai tibyan. Apa makna tibyan? Penjelasan. Untuk nak menyatakan segala perkara. Untuk menyatakan segala wahudan. Yang kedua, sifat Al-Quran yang diturunkan itu hudan, petunjuk. Wa rahmatan, rahmatnya kepada umat ini. Wa busyra lil muslimin, dan menjadi khabar gembira bagi orang beriman. Tuan-tuan cari Suratun Nahli, Suratun Nahli ayat 89. Wa yawma nab'asu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Yang wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami datangkan dan kami turunkan kepadamu Al-Quranul Karim yang menjelaskan tiap-tiap suatu. Jadi hari ini kita nak faham para jemaah sekalian, apa makna Quran, termasuklah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tibyanan, menjadi penjelasan kepada semua perkara dan menjadi petunjuk, membawa rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang beriman. Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, dia bawa dalam kitabnya Al-Iklil fi Istinbat Tanzil. Menarik ni tuan-tuan. Para ustaz kita, asatizah yang boleh baca kitab Arab, elok dia baca apa ni, kitab ni kena ada At-Tibyan Al-Iklil fi Istinbat Tanzil. Dia kata, dia bawa ayat Quran ini, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan dikembar dengan satu lagi firman Allah Ta'ala, ma farratna fil kitabi min syai'. Ma farratna fil kitabi min syai'. Allah kata, kami tak tinggal apa-apa pun dalam Quran ni, semua kami ceritakan. Jadi kalau kita pun nak mikir juga dah. Macam mana maksudnya Allah Ta'ala bui semua dalam Quran ni, macam mana? Kita nak faham macam mana? Satu hari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tuan-tuan tanda, Imam Syafi'i ini nama dia Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Dia lahir pada 150, meninggal dia 204. Rahimahullah ta'ala wa radiya'anhu. Imam Syafi'i duduk Mekah. Dia mengajar anak murid dia, dia kata, saluni amma syi'tum. Malam ni ataupun hari ni, aku buka peluang kepada kamu untuk bertanya. Mu nak tanya apa? Tanya. Ukhbirukum anhu min kitabillah. Sedap dia. Aku akan jawab soalan kamu itu dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Jadi orang ramai lah orang tanya soalan, dia jawab. Tanya soalan, jawab dengan Quran. Kalau zaman kita hari ni, ustaz je buka lagu ni jawab, kita tanya selalu tak? Buah rambutan ada dalam Quran? Sudah. Nak cari ke mana? Kepuk lekor ada tak? Pening juga ustaz tak? Mari seorang bertanya, dia kata, ya Imam Syafi'i, ma taqulu fil muhrim yaqtulu zambur. Apakah hukum seorang muhrim ni orang pakai ihram. Orang pakai ihram kan? Tuan-tuan puan-puan ingat tak? Bila kita pakai ihram, ada 13 para larangan. Masjid kita ni ada buat kerusuh haji. Kerusuh haji orang buat tu kan? Berapa belah siri tabur haji buat? 17-18 siri tak? Kalau nak pergi Mekah tu kak, sungguh ngaji. Alhamdulillah. Mudah-mudahannya dia dapat ilmu. Siapa Mekah tak banyak soalan. Kalau tak mari mengaji,
Kalau tanya soalan tak apa juga. Dia sendiri terpakai jadi jawab soalan. Itu tak sedap. Saya rasa tak apa. Saya rasa. Ilmu panggil ilmu mazhab saya rasa ni. Oh, banyak masalah kita. Kenapa Pak Cik buat gini? Saya rasa tak apa. Nak kata mana? Kita nak lari dia orang tua. Jadi orang ni tanya, ya Imam Syafi'i, ma taqulu fil muhrim yaqtulu zambur. Apakah pandangan imam orang ni pakai ihram tapi dia bunuh tebuan? Tebuan mari nak sengat dia, dia pukul. Katok dengan selipar dia ke apa? Mati. Kenapa dia tanya? Sebab orang pakai ihram dia tak boleh bunuh hayawan perburuan. Tak boleh. Maknanya itu di antara kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut wala nabluwannakum bi syai'in minal apa ni? Allah Taala, aku nak uji kamu minas saidi. Dengan hayawan-hayawan perburuan. Tanaluhu aidikum wa rimahukum, boleh higak dengan tangan. Orang zaman dulu bila dia pakai ihram, labbaik Allahumma labbaik, berjalan nak pergi Mekah, 8 hari 8 malam, arnak, kijang, mari duduk jalan sekali dengan utah kita. Allah kata apa? Tanaluhu aidikum wa rimah. Boleh tangkap dengan tombak, boleh pegang telinga ya arnak akak naik. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatan wasata, umat yang terpilih ini tak ada siapa kena ke hayawan. Tak ada. Berbeza dengan Yahudi. Pokok Yahudi dulu, Allah Taala kata jangan takak ikan hari Sabtu, dia gali lubang hari Jumaat. Hari Sabtu ikan naik lepak, dia tutup pintu. Tak boleh nak balik ke laut. Tak boleh nak balik ke sungai. Kita tahu apa? Dia masuk lubang kita. Itu dia panggil hilah. Hari Ahad timba, buka tangkap. Tapi perbuatan hilah itu dikutuk oleh laknat oleh Allah Azza wa Jalla. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada siapa kena, tak ada siapa kutuk, tak ada siapa apa ni usik hayawan-hayawan yang hidup bebas. Baik. Jadi marilah soalan, kalau kita bunuh zambur macam mana? Tuan-tuan kena ingat, zambur ni tebuan. Tebuan ni bukan makan bukannya makan yang kita makan, kita takut dia ada. Kalau bunuh benda-benda yang haram, yang apa ni, yang pengkhianat, Nabi benar. Nabi kata 5 fuaisiq, 5 hayawan yang mengkhianat ni boleh dibunuh walaupun di tanah haram. Jadi orang ni mari tanya, Imam Syafi'i nak tanya tentang hukum tak dia macam mana. Sedap jugalah dia mari tanya soalan. Faqala, Imam Syafi'i pun jawab dengan ayat Quran. Sedap ayat Quran. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mana-mana ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil. Mana-mana hak dia larang tinggal. Wa haddatsana Sufyan bin Uyainah, ini Imam Syafi'i. Dia riwayat hadis dengan sanad dia lah. Haddatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umair an Rabi'i bin Hirash an Huzaifah bin Yaman, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqtadu bil lazaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Nabi kata lepas aku tak ada, mungkin kena ikut fatwa ajaran yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Mana dua khalifah dia ni besar. Maka kata di Syafi'i, haddatsana Sufyan an Ma'mar an Ma'z bin Kidam an Qais bin Muslim an Tari bin Syihab an Umar bin Khattab. Dia riwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahawa Sayyidina Umar benarkan orang muhrim ni kalau takut berbahaya dia boleh bunuh dia punya zambur tadi. Kata mana dalam Quran? Tengok cerdik Imam Syafi'i, dia kata mana dalam Quran? Dia kata dalam Qurannya Allah kata wa ma atakumur rasulu fakhuzu. Hak Nabi suruh hajar, hak Nabi bawa mu ambil. Hak Nabi larang tak boleh. Jadi Nabi suruh kita ikut dua khalifah, Abu Bakar dengan Umar. Jadi sekarang ni aku bawa pada kamu fatwa Sayyidina Umar, boleh benda-benda tu. Jadi itu dia panggil cerdiknya Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiya anhu. Demikianlah banyak lagi isu-isu lain
Kalau orang mari tanya dia Syafi'i, apa hukum sekian-sekian dalam Quran? Syafi'i kata, amhilni salasan. Memberi pada aku tempoh 3 hari. Sebab apa 3 hari para jemaah sekalian? Kenapa 3 hari? Sebab waktu paling baik, paling laju kita boleh khatam Quran 3 hari. Allah dah ustaz, 3 hari dah pula dah. Kita 3 boleh tak khatam lagi. Itu cerita lain, itu cerita kita. Nah, Imam Syafi'i dia minta 3 hari sebab apa? Sebab dia nak baca dengan teliti. Baca dengan orang panggil tadabbur. Dia baca, jumpa ayat di mana. Mana 3 hari aku khatam Quran, aku boleh jawab. Itu Syafi'i. Baru ni ada cerita, kata Imam Syafi'i khatam Quran di bulan Ramadan 60 kali. Patut lagi mana dengan hak ni? Kita tengok musim. Musim Ramadan ni musim Syahrul Quran. Ramadan dipanggil Syahrul Quran, maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dia khatam Quran 2 kali. Siang sekali, malam sekali. Hai, banyak tu ustaz. Kita pun tak suruh tuan-tuan buat lagu tu, memang tak mampu kita. Tapi yang kita naknya kalau boleh, biarlah 1 juzuk. Paling kurangnya setengah juzuk siang, setengah juzuk malam. Boleh ke tak boleh? Kena semangat tahun ini. Nah, 2 tahun PKP tak ada tadarus ni. Tahun ni kita pelajar awal sikit. InsyaAllah kata boleh. Tapi kalau boleh lajak sikit, 1 juzuk tengah hari, 1 juzuk malam, naik sikit darjat. Hai, dia kata tak boleh ustaz ni. Sanggup nak 1 juzuk, naik 2 juzuk. Kita nak beri semangat. Nak bagi motivasi kepada tuan-tuan supaya kita tidak menyesal di akhirat esok. Masa Allah Ta'ala peruntukkan kepada kita banyak, tapi kita tak gunakan untuk ibadat kepada Allah, tak guna untuk mendengar kalam Allah, tak guna untuk mentadabbur, memahami ayat-ayat Allah. Nanti di akhirat kita akan menyesal. Kata di para ulama, manusia ni akan menyesal dua kali. Tanda tuan-tuan, kita ni manusia ni akan menyesal 2 kali. Yang mukmin ataupun yang bukan orang mukmin, dua-dua menyesal belaka. Orang kafir, na'udzubillah, dia menyesal kali pertama ketika nak mati. Waktu nak mati, dia tengok azab yang cukup dahsyat. Azab yang cukup dahsyat. Minta tak usah mati lagi. Tapi apa boleh buat, malaikat maut sudah datang. Di akhirat esok dia menyesal lagi sebab pada waktu itu keuzuran yang dia minta tidak ada lagi tempoh untuk nak taubat. Tak ada. Itu untuk orang kafir. Kita yang beriman, insya-Allah kita berdoa kepada Allah SWT, Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Kata amin. Ya Allah, matikan kita semua itu dengan husnul khatimah. Kita akan menyesal 2 kali juga. Sesalan yang pertama ketika nak mati, bila kita tengok, ya Allah, malaikat maut mari dah. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, boleh ke tak tempoh sikit lagi? Rasanya duit dalam akaun banyak tu, tak sedekah lagi ni, tak wakaf lagi, tak infak lagi, duit tu habisnya ambil dia anak-anak cucu. Penerima-penerima pusaka ambil, tak tahulah dia orang tu buat apa. Adakah dia bagi balik pada kita dengan sedekah dia wakaf ataupun joli, kita tak tahu beli berapa. Mikir nak minta tangguh sikit, fa as-saddaqa wa akum minas salihin, nak jadi orang soleh. Duk mikir berapa kali dah AJK masjid Nasruddin duk cuik kita, ajak mari kuliah, ajak mari solat Jumaat, mari jadi ahli masjid. Tak pergi. Ya Rabbi, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Lewatkan rezeki umur. Pasal apa nak lewat? Nak pergi sejid dah. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Di akhirat esok, kita sama-sama ahli masjid. Dia pergi masjid, kita pergi masjid. Dia istiqamah dengan solat Jumaat, kita istiqamah solat Jumaat. Tiba-tiba sahabat kita tinggi darjat dia, duduk dalam syurga tinggi, kita duduk bawah. Telenggak kita tengok ke atas, ya Rabbi, apa beza saya dengan dia? Sama-sama ahli masjid,
Sama-sama aktivis masjid, kenapa dia tinggi aku di bawah? Para jemaah sekalian, itulah kata di para ulama yang membezakan darjat kita sama-sama kita ahli ibadat ini, iaitulah amalan sunat yang kita buat. Amalan sunat. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dikasihi sekalian, waktu kita nak mari masjid tadi, ambil wuduk ke tidak di rumah? Ambil wuduk, alhamdulillah. Nak turun rumah baca doa ke tidak? Baca doa. Siapa di masjid tahiyatul masjid ke tak? Tahiyatul masjid. Selepas tahiyatul masjid duk tunggu orang qomat, buat apa? Baca Quran, zikir kita kata. Alhamdulillah. Mari hok sore lagi pula nak pergi masjid, dia ambil wuduk ke tak? Ambil sejik lah, air banyak. Tengok beza dah. Tu rumah tadi baca Quran, baca zikir ke tak? Tak ada, dia sebatang. Nak kata apa? Kita maaf lah. Sahabat-sahabat kita ahli masjid ada mai sebatang lagi ni. Malam ni kita tahu lah batai-batai tu. Kali ni kotak-kotak tu siapa masuk. Insya-Allah kata. Mari duduk tangga masjid. Ulah pula isu-isu antara bangsa dah. Isu apa isu ni? Tak tahu apa ni isu. Sama ke tak sama? Hak tadi keluar daripada rumah dengan niat nak pergi masjid, berwuduk siap, zikir, masuk masjid, tahiyatul masjid. Mari. Hak sore lagi masuk masjid tapi orang qomat dah. Itulah yang dikatakan yang membezakan di antara kita ahli ibadat, kita sama-sama ahli ibadat, yang membezakan amalan sunat kita tu. Jadi para jemaah sekalian, mari kita berlawan. Berlawan boleh, berdengki tak boleh. Dia panggil ghibtah. Mana kita tengok sahabat kita ni, Masya Allah, istiqamah dia solat jemaah 5 waktu. Ada ya di masjid. Mari pun awal. Jadi kita pun mak tukar gia juga, nak pergi awal juga. Bukan nak berlawan dengan dia, tapi masing-masing nak meraih pahala keuntungan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, darjat kita sama-sama, marilah kita bekejar masa yang sedikit ini supaya kita tidak ada penyesalan di akhirat esok. Tengok orang lain, masya-Allah, hak tak pergi masjid tu sekira lah tu menyesal teruk lah hatunya. Hak pergi masjid dah pun akan menyesal sebab kita tidak gunakan masa yang ada sebagaimana yang telah di SOP-kan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara-cara kita nak meraih pahala yang banyak sewaktu berada di rumah Allah Azza wa Jalla. Ambil peluang. Baik, di antara contoh bila Allah Taala sebut wa nazzalna 'alaikal kitab, aku turunkan kepada kamu, ke atas kamu kitab. Maka di sini para ulama Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Kita duduk dengar ada, ustaz mengajar apa ada, nasyid pun ada, Al-Quran kalamullah. Dengar. Maka bila dia kata kalamullah, bukan makhluk. Sebagaimana yang tuan-tuan dengar cerita Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dipukul oleh pemerintah masa tu sebab Imam Ahmad bertegas mengatakan Al-Quran kalamullah. Geng-geng Mu'tazilah dia kata Quran tu makhluk. Jadi ulama kata kalaulah Quran tu makhluk, Tuhan tak kata wa nazzalna, Tuhan kata ma khalaqna lakal kitab, kami ciptakan untuk kamu kitab. Nazzalna alaikal kitab. Kerja fungsi Alkitab tadi tibyanan likulli syai. Allah Ta'ala nak nyatakan apa yang kamu boleh buat, apa yang kamu tak boleh buat, semuanya ada dalam Quran. Tadi saya buat contoh bagaimana cara Imam Syafi'i nak jawab soalan orang. Satu hari, tuan-tuan tanda cerita ni menarik. Rawan Nasa'i wa ghairuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tengok di tangan Sayyidina Umar ada lembaran Taurat. Entah Sayyidina Umar jumpa mana kitab Taurat hak kitab hak Nabi Musa. Dia duduk belik tengok. Jadi Nabi kata amutahawwikuna ya Ibn al-Khattab. Apa benda dia Umar Ibn al-Khattab duduk baca apa tu? Nabi kita engkar. Nabi kita marah kepada Sayyidina Umar duduk baca kitab Taurat. Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Nabi sallallahu bagi tahu, aku telah bawa kepada kamu Islam ini, ajaran ini putih,
bersih, tak ada benda yang keliru, tak ada benda yang meragukan. Yang mudah cari Taurat tu buat apa? Nabi kita marah, Sayyidina Umar baca Taurat. Kita hari ni pun kalau kita pergi, biasa-biasalah kalau kita tinggal di hotel-hotel hot besar-besar yang owner dia bukan orang Islam, dia akan letak Taurat dalam hotel, dalam. Tak usah duk tengok lah, tak tahu apa bendanya. Tuhan berjalan, Tuhan bawa bendera pergi sana sini, kita kata baca buat kau pening ada kepala. Tak usah cakap. Kalau hotel orang Islam dia letak Al-Quran, alhamdulillah, jadi kita baca Quran. Nabi kata apa? Lau kana Musa hayyan. Umar, andai kata Musa hidup, Nabi Musa hidup sekarang, wattaba'tumuhu, mugi ikut dia, wa taraktumuni, mu tak ikut ajaran aku, dalaltum, kamu akan sesat. Tak boleh dah kita ikut ajaran Nabi Musa sebab dia sudah tamat, expired dia punya tempoh. Kita itu berfungsi sudah tamat. Wa fi riwayatin, dari riwayat lain kata, lau kana Musa hayyan ma sami'ahu illa tibai. Kalau Musa hidup sekarang, Musa hidup lagi atas dunia ni, tak boleh, tidak ada jalan untuk dia beramal kecuali dia ikut Quran. Sayyidina Umar bila dengar hak ni, dia letak kitab Taurah. Faqala Umar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ingat ni tuan-tuan, bila kita jumpa ketah-ketah ko, buku-buku hak mengarut ko, duduk kutuk Islam, kita campak, kita baca seperti Sayyidina Umar kata ni. Cuba kata semua, raditu billahi rabba, aku redha Islam itu sebagai Tuhanku, raditu billah, redha Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dina, Islam itu sebagai agama aku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, Muhammad agama aku. Tak usah ambil hal lain. Hadis ni rawahu Ahmad dalam musnad dia daripada Jabir. Jadi ada pendakwah-pendakwah kita tu yang duduk baca kitab Taurat, duduk baca Bible, duduk belawai. Dia baca untuk belawai, tak apa. Kita kalau kita baca sekadar nak baca je, suka-suka, jangan. Ana baru dapat buku kartun. Budak pelajar-pelajar duk baca. Dia kata, Ustaz, abang ana tengok ni. Kata buku apa ni? Bila kita tengok, subhanallah, racun penuh dalam tu. Hati-hati tuan-tuan. Kalau baca buku-buku cerita isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna, kita tengok 2-3 lembaran. Berkata Ali AS. Kalau Ali, biasa kalau kita Ahlussunnah kita kata RA radhiyallahu anhu kan. Tapi kalau dalam buku tu Ali AS alaihi salam, itu buku Syiah. Bila anda kejut kata macam mana buku ni boleh masuk dalam perpustakaan pelajar-pelajar kita ni, tak tahu siapa dia hantar mari, dia puh mari ke macam mana, kita kata laju buat kerja dia. Ni banyak ni. Sebab itulah hari ni para jemaah sekalian, kita kena tengok, ibu bapa kena tengok anak dia duduk main chat dengan siapa. Lepas anak kita main komputer ke, lepas dia main handphone, tengok balik recent tempat dia masuk tu, dia duduk tengok ke apa. Banyak kes-kes yang berlaku, anak orang Islam dia cuba nak berlawan dengan orang Kristian, nak berlawan dengan puak-puak Yahudi ni, dia tak ada ilmu. Sekalinya lipat dia puak tu, anak-anak dia. Jadi kita ni pendakwa-pendakwa, kalau orang yang bukan Islam ajak nak berdebat ke, ajak nak bincang, kalau kita tak ada ilmu jangan masuk. Nanti dia racun kepala kita dengan syubhat, dengan perkara-perkara yang berbahaya, akhir sekali kita terpesong. Baru ni zaman PKP baru ni, ada seorang pendakwah ni, dia cerita ada seorang makcik panggil dia suruh jumpa dengan anak dia. Sebab anak dia duduk main internet kuat kan masa tu. Semua duk cari wifi belakang ni, data-data ni cari mengaji kod internet. Bila dia jumpa, rupa-rupanya dia sudah berlawan dengan orang Kristian. Akhir kali Kristian tu hantar mari salib. Anak dia pakai dah rantai tu. Bila pendakwah ni kita tanya dia, tengok baju dia ada rantai salib iti tu. Dia kata, kenapa awak you pakai ni? Kawan bagi hadiah. Mu tahu ke dah ni? Biasa.
orang bagi kita pakai. Dia tidak tahu itu lambang agama, lambang salib, lambang Kristian. Tengok siapa peringkat anak-anak kita masuk keracunan yang tak tahu apa. Jadi dalih ni terus duk baca kita agama lain kalau kita tidak ada kemampuan untuk nak menepis atau menapis. Dua kena ada. Jadi ajaran Nabi Musa AS tak boleh lagi kita ikut. Sebab apa tak boleh lagi kita ikut? Sebab waktu dia sudah tamat. Waktu dia sudah tamat. Maka Nabi SAW kata, kalau kamu ikut Musa tinggal Quran, la dalaltum, kamu akan sesat. Inilah ini kata, dia panggil syariat Musa telah mansuh. Telah dimansuhkan. Sebagaimana permulaan awal Islam dulu, ingat tak? Nabi kita solat ngadak ke mana? Ngadak ke Baitul Maqdis. 16 bulan dia mengadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Tuan-tuan yang pergi ke Madinah, ada ke tidak salah satu daripada sebuah masjid di Madinah nama dia Masjid Qiblataini? Ingat? Pergi melawak. Tak melawak, kalau tak pergi melawak pun lalu tak? Guide atas bas tunjuk, ni masjid dua kiblat. Ingat kan? Mana kiblat yang pertama kau Nuh? Ngat Baitul Maqdis. Kemudian barulah kiblat ke Mekah. Jadi kalau ada jemaah kita ni dia kata, ustaz boleh tak saya nak ngadak kat tu? Hei, kata mana boleh? Hak tu tamat tempoh dah. 16 bulan je boleh. Kena ngadak ke Baitul Maqdis, tak boleh lagi. Kita kena mengadak ke Kaabah, Baitullahil Haram. Itu dia panggil hukuman telah dinasahkan, tak boleh ikut lagi. Jadi Nabi Musa alaihissalam, walaupun Nabi Musa ni orang hebat, kan? Kita katalah saya jumpa naskah Taurat yang tidak diselewengkan oleh padri Yahudi. Kita jumpa ori pun tak boleh guna. Apalagi kalau setakat apa? Kalau setakat sudah di muharraf, dia panggil kitab yang telah diselewengkan oleh pendeta-pendeta Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhihi, hak ni lagi tak boleh pakai. Baik, itu Nabi Musa. Bagaimana pula dengan Injil? Tuan-tuan, para jemaah sekalian, kita ingat ni Nabi Isa duduk mana? Kalau orang tanya kita, Nabi Isa duduk di mana sekarang? Ya? Duduk langit. Ingat langit ke berapa? Ni mari boleh rajak, ni mari ramai orang duduk cerita Isra Mi'raj ni kan. Isra Mi'raj. Di antara tempat Nabi kita jumpa Nabi Isa AS. Nabi Isa jumpa hayyan, masih hidup lagi. Orang Kristian ya kata Nabi Isa kena salib lah, mati, tak ada. Rafa'ahullahu ilaih, Allah Ta'ala angkat naik ke langit. Bila Nabi Isa akan turun? Dekat nak kiamat. Tuan-tuan tanda. Nabi Isa akan turun serentak. Keluarnya Dajjal, munculnya Dajjal. Orang tu takut pula kau Dajjal ni. Dajjal duduk serai habis dunia duduk huru-hara. Bila Nabi Isa turun daripada langit di Syam, di Manaratul Bayda, di bumi Syria, Syam, Nabi Isa akan kejar Dajjal. Dajjal ni bila tengok bau Isa, sesemua lalu dia. Beraiduh lalu dia. Itu dia ni. Dajjal, sesemua. Jangan pula tengok orang sesemua kata ni hok takut Dajjal ni, jangan. Pelik-pelik buat kita ni cari Dajjal, orang minta perlindungan raja dia cari takut Dajjal, jangan. Akhir kali Nabi Isa bunuh Dajjal di Babul Lud, dekat di Palestin. Sesalah. Kemudian pada masa tu keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Kan Ya'juj wa Ma'juj dikurung oleh Zulkarnain di tembok mana tak tahu, wallahu alam. Sehingga ada orang ahli-ahli sains kata betul kau ada tembok Ya'juj wa Ma'juj ni. Kita kata kalau ada kena nampak. Kata awak tak usah cakap banyak lah. Radar, satelit penuh pernah atas langit ni. MS-370 hilang. Duk mana lah ni? Tunjuk bagi. Nak pergi cari tembok Ya'juj wa Ma'juj. Hak depan mata kita pun tak jumpa cari. Tak usah duk, ini kata buah besar pok dia tak. Kita tak usah duk cakap banyak. Jadi hak ni pun tak jumpa cari. Nak pergi cari hak pelik-pelik lah. Bagi kitanya, Allah Ta'ala sebut Ya'juj wa Ma'juj dalam Quran, pasti ada. Bila Ya'juj wa Ma'juj turun mari, keluar, Nabi Isa berselindur di bukit, di jabal, di bukit. Maka ketika itu habislah makan apa habisnya nyemamah di pok Ya'juj wa Ma'juj ni.
Akhir sekali Nabi Isa AS berdoa kepada Allah SWT, minta Allah Ta'ala hantar mari tentera, tuan-tuan dan puan-puan. Ya'juj Ma'juj ni gedebel tak gedebel dia boleh lanyok segala benda. Allah hantar mari ulat. Ulat kecil duduk sini, gigit dia punya tengkok, mati habis Ya'juj Ma'juj. Dia tentera Allah Ta'ala ni tak nanti besar. Kadang-kadang dia mari tak nampak angin, dia mari yang perasaan takut, dia mari dengan ulat mari. Mati bergelapang dengan Ya'juj Ma'juj, busuk bangang habis. Apa nak buat? Nabi Isa AS berdoa, ya Rabbi, tak boleh duduk ni busuk. Allah hantar mari burung, ambil angkat Ya'juj Ma'juj untuk capak di mana, wallahu a'lam. Yang pentingnya dia serentak Nabi Isa turun, keluarnya Imam Mahdi, Nabi Isa turun, keluar Dajjal, dan keluar Ya'juj Ma'juj ketika tu kiamat berlaku. Lo ni tak usah duduk mikir lagi. Ni kuat ni orang duduk teori ni. Kiamat nak berlaku dah ni. Kita kena lari ke bukit lah, lari macam-macam tempat atas dunia nak suruh lari. Kita kata semua tu karut belaka. Dia nak suruh lari duduk bukit, orang lari ke masjid, ada kuliah, ada ceramah, ada tazkirah, ada solat jemaah. Dia duduk lewat bukit, duduk dengan siapa? Duduk mengaji dengan siapa? Mengaji dengan pokok dia. Akhir kali jumpa dengan ajaran pelik-pelik, marilah ajaran sesat yang tak tahu ambil mana. Hati-hati tuan-tuan. Saya dengar ada sekumpulan-kumpulan yang masuk dalam hutan buat kumpulan buat dia ni, main koda lah, main panah, sebab dia kata minyak akan habis sikit lagi, kapal-kapal tentera kapal semuanya tak boleh nak terbang belaka. Puak kita ya hebat. Nak kata orang ada dia. Main perangkap main. Ramah hak terpengaruh. Baru ni ada ke hak kaji lagi cari baru ni. Nak pergi tunggu Imam Mahdi kau tunggu siapa di Mekah baru ni. Tak ingat? Tak ingat buat ni. Dia cara turun minyak ya, tak cara muka lain ni dah. Baiklah. Baik para jemaah sekalian, maknanya yang kita Allah lajak. Maaf terlajak sikit tadi. Nak ceritanya bila Nabi Isa turun nanti di akhir zaman, adakah Nabi Isa bawa Injil? La. Dia tak bawa dah kita Injil, dia akan mengajar Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kita simpulkan ayat kita ini apabila Sayyidina Umar dengar Nabi kita beritahu kalau Musa ada mu ikut dia, mu sesat. Bukan sesat Nabi Musa, tak boleh lagi pakai kitab Taurat, masa sudah habis tempoh. Semua benda habis tempoh tak boleh guna. Kalau Musa ada, dia akan ikut aku. Nabi Isa AS turun di akhir zaman pun akan ikut Quran. Maka Umar radhiyallahu anhu seorang sahabat yang cukup mantap iman. Bila Nabi tegur, Umar biduni taraddud, tidak teragak-agak, tidak memikir panjang nak kata apa, Umar terus mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sallallahu sebagai nabiku. Jadi kata di para ulama, hadza huwal wajib. Inilah kewajipan kita umat Islam. Apabila kita dengar yang benar, kita dengar maklumat yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dihuraikan oleh para ulama kita Ahlus Sunnah, maka tak payah lagi kita duk taraduk nak terima ke tak terima, nak pakar ke tak pakar, tak payah. Terus al-istislamu lillah, kita patuh dan kita akur sebagaimana kata Umar, raditu billahi rabba. Kita pun pagi-pagi doa ni di antara doa pagi kita baca kan. Pagi baca, petang baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Baca. Artinya menjadi kewajipan kepada kita akur dan tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua ajaran dia, sama ada yang wajib atau yang sunat. Kita buat hak wajib, cara wajib. Hak ni tak wajib ni, hak tak wajib sunat. Hak sunat boleh pahala. Ulama kita sudah ajarkan benda yang sunat kalau buat boleh pahala, kalau tak buat apa? Tak ada apa-apa. Nak betul, tak ada apa-apa, tak dosa. Tapi hak kita nak ayat kita ubah sikit biar naik semangat. Hak sunat kalau buat boleh pahala, kalau tak buat rugi pahala. Baru berasa. Gua nak tak maya sunat tu. Tak ada apa-apa. Beres. Lain tu. Kenapa tak maya sunat? Rugi pahala Nah, besar kau kecil pahala semaya sunat ni. Nak dengar? Satu hari Nabi kita salah lalu kat kubur.
Nabi tanya, kubur siapa ni? Nabi ni dia tanya, hadza qabru man? Kubur siapa ni? Sahabat kata, ya Rasulullah, kubur fulan, baru dia mati. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, rak'ataini, 2 rakaat solat sunat yang ringkas-ringkas yang kamu duk solat itu lebih disukai oleh orang dalam kubur ni daripada dia boleh milik dunia dan segala isinya. Dua nilai 2 rakaat sembahyang sunat, tuan-tuan dan puan-puan, berapa besar harga? Lebih baik daripada kita isi dunia dan kalinya apabila kita masuk dalam kubur. Belum masuk dalam kubur ni sembahyang sunat, ada harga ke tak ada harga? Tak berapa besar harga dia. Ada harga, nampak juga harga, tapi kurang besar. Nah, Allah. Kadang-kadang kita rasa sedih ya. Majlis besar-besar, majlis perdana ceramah, ramai orang mari. Jamu yang siap dah. Tengok maya esok tu bang dah. Orang duduk mengidai. Lepas maya esok ni berapa orang yang hak maya sunat? Beratus siap dah. Dia kata, ustaz, jangan tuduh. Dia semaya di rumah. Allahu Akbar. Kita kata kalau semaya di rumah tak besar lah hebatnya. Memang Nabi kita kata, mu jangan jadikan rumah mu macam kubur. Jangan jadi rumah kita macam kubur. Kita kena semaya sunat di rumah. Tapi yalah kau pakai jadi set tu ya. Pakai habis 2 pinggir senyap. Para jemaah sekalian, itu jelah motivasi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya tazkirah ringkas kita ni tentang tajuk kewajipan seorang itu ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi Musa mari tak boleh ikut. Jadi kalau setakat kita duk ambil kata-kata orang putih, kata-kata luk rek, kata-kata luk kromo, kata-kata apa lagi orang tu John ni nak lawan dengan syariat Allah, tak sedut lawan lah. Padalah kita dengan Islam, kita juga nak kata malam ni raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.